محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Muka surat 7. Wa ammal aqlu. Situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وأما العقل فهو سبب العلم أيضا. Baik, kita dah bicara apa ni sekarang ni? Jadi kita dah bicara masalah khabar sadiq. Jadi khabar sadiq itu terbagi pada dua. Dia kata dulu naw'ain ni ahduma al khabar mutawatir. Kemudian yang kedua khabarul rasul. Jadi wa amal aqlu ni iaitu kalau kita tengok balik pada muka surat 6 dulu. Dia nak cerita apa dulu? Asbabul ilmi. Sebab-sebab nak mendapatkan ilmu tu dia ada 3 semua. Yang pertama al-hawasul khamsah, al-hawasul as-salimah. Kemudian yang kedua al-khabarus shadiq. Yang ketiga al-aqlu. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga ini yang ketiga al-aqlu. Baik. Sekejap Dia ni. Baik. Wa ammal aqlu. Jadi ni ketiga sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu. Jadi dulu kita dah bahas sebab-sebab mendapatkan ilmu. Salah satu, 3 tu. Semuanya ada 3. Yang pertama al-hawasu as-salimah. Iaitu panca indera yang 5. Yang kedua al-khabarus shadiq. Jadi khabarus shadiq itu bagi 2 dulu. Al-khabar mutawatir dengan khabarul rasul. Kemudian yang ketiga ni iaitu salah satu untuk mendapatkan ilmu ialah al-aqlu. Ini penting ni. Wa ammal aqlu fahuwa sababul ilmi aidan. Wa ma sabata minhu bil badihati fahuwa daruriyun. Ilmu badihah. Kalau dalam ilmu mantik dah disebut. Kal ilmi bi anna al-kulla a'zamu min juz'ihi. Wa ma sabata bil istidlali fahuwa iktisabiyun. Tengok terjemahnya. Dan adapun akal, maka iaitu akal tu sebab bagi pengetahuan pula. Ini sebab bagi pengetahuan juga. Aidan. Apa aidan? Ini seperti segala panca indera yang 5 dan juga khabar shadiq. Itu aidan. Juga tu kembali pada mana? Dia pula tu mana jugalah. Dia kata maka iaitu ilmu yang akal itu ialah sebab bagi pengetahuan pula. Apa pula? Bagi pengetahuan juga. Apa juga? Kalau bahasa Arab tu aidan tu dia kena rujuk pada aidan aikal hawasis salimah wal khabaris shadiq. Kalau bahasa Melayu dia juga yakni seperti segala panca indera yang 5 dan juga khabar shadiq. Kalau bahasa Melayu dia tulis gitu Dia punya rujuk situ, rujuk domain situ. Itu masuk juga. Pula tu masuk jugalah. Baik habis. Dan barang yang sabit ini dan bermula. Barang yang sabit daripada ilmu tu. Dengan nyata. Kalau benda kalau didapatkan perkara itu dengan nyata. Maksud dengan nyata ni
dengan tidak berhajat kepada fikir dan tilik. Itu maksud dia. Dan barang dan perkara yang sabitlah ia barang itu, yang tetaplah ia daripada ilmu. Tapi dengan nyata. Apa maksud dengan nyata? Yang ini dengan tidak berhajat kepada fikir dan tilik. Itu maksud nyata tu. Bilbadihah, nyata. Dinamakan doruri. Nama dia doruri. Maksudnya, doruri ni maksudnya pengetahuan tanpa dalil. Doruri ni maksudnya pengetahuan, kita tahu pengetahuan tu tanpa dalil. Contoh kita kata, kita kata gini, apa? Langit tu duduk kat mana? Orang tanya kita. Kita tak perlu kita nak cari dalil, tak perlu kita berfikir. Kita tahu tu tanpa dalil. Apa dah? Kita dongak dah tahu dah. Nampak tu, nampak apa? Nampak langit dah. Nampak tu benda dipanggil ilmu daruri. Bukan darurat. Ilmu daruri, ilmu badihah. Nyata, jelas. Tanpa perlu kita cari dalil. Pengetahuan tanpa dalil, mudah kata. Tahu tu dengan tanpa dalil pun. Tak ada dalil pun tak apa dah. Orang tahu dah. Mana bumi, mana tanah duduk bawah. Tak perlu kita fikir dah. Baik. Kemudian dia kata, seperti kita mengetahui dengan bahawasanya. Kullu. Betul lah. Seperti kita mengetahui dengan bahawasanya kullu itu terlebih besar daripada juzuknya. Bila sebut kullu ni dia umum. Kullu tu umum. Kalau juzuk tu dia kecil lagi. Sebahagian. Kalau kullu ni kita kata keseluruhan. Kalau juzuk ni sebahagian. Nampak Kalau kullu kita terjemah secara keseluruhan. Kalau juzuk kita terjemah sebahagian. Itu maksud dia. Baik. Dia kata seperti kullu. Bila sebut kullu ni kita dah maklum dah. Bila sebut kullu ni apa kita nampak? Mesti besar. Mesti dia luas. Mesti dia umum. Seperti lafaz kullu. Itu terlebih besar daripada juzuknya. Satu. Dan seperti satu itu setengah daripada dua. Tak perlu kita fikir. Satu tu kita kata satu tu maklum dah. Satu tu sebab setengah daripada dua. Dia kata. Satu tu sebahagian daripada dua. Itu maksud setengah. Sebahagian daripada dua. Dan kurang daripada 10. Bila sebut satu tu maklum. Dia kurang daripada 10. Benda daruri. Tak perlu kita fikir dah. Satu tu berapa dia kurang daripada 10. Kita maklum dah. Tak perlu fikir. Sekejap. Aku satu tu kurang. Dia tak ada fikir dah. Kita tahu tu tanpa dalil. Kita tahu tu tanpa dalil. Ni mudah. Habis. Dan barang yang sabit mengambil dalil. Yakni dengan nazar. Dan barang tu ilmu lah. Ilmu Dan barang yakni ilmu. Ilmu yang sabit, yang tetap dengan mengambil dalil. Apa dia dengan yang tetap mengambil dalil? Yakni dengan nazar. Yakni dengan kita berfikir. Yakni kita dengan kita berfikir. Fikir ni maksudnya, nazar ni maksudnya berfikir dan juga mencari dalil. Itu nazar. Berfikir dan juga mencari dalil. Tu baik. Tengok. Dan barang yang sabit dengan mengambil dalil, iaitu ilmu lah. Dan ilmu yang sabit dengan mengambil dalil, yakni dengan nazar, dengan kita fikir, maka iaitu barang tu nama apa?
dinamakan kasbiyun. Dinama ilmu kasbi. Lagu mana ilmu kasbi? Seperti hukumkan alam ini baharu. Sebab kita melihat ia berubah-ubah. Maka tiap-tiap yang berubah itu dihukumkan baharu. Dia kena ada usaha. Kena cari dalil. Contoh orang kata, alam ni ada tak? Ada. Kita kata alam ni baharu. Kita nak sebut kata alam ni baharu ni, dia kena fikir lagi. Sebab apa kata alam ni baru? Kita jawab. Sebab kata alam ni baru, kerana tiap-tiap yang baru, kerana kita melihat, sebab kita melihat ia alam ini berubah. Sebab tu kita hukum baharu. Kita nak kata alam ni baru tu, sebab apa? Sebab kita tidak kata alam tu berubah. Sebab alam tu sentiasa berubah daripada pagi, daripada siang ke malam, malam ke siang. Bila dia berubah, baru kita boleh hukum kata alam itu baharu. Dihukumkan alam tu baharu. Jadi sebelum kita nak kata alam ni baru tu, dia kena fikir dulu. Sebab apa kita kata alam baru? Sebab alam tu berubah-ubah. Tu dia. Dia kena fikir, dia tak boleh kata alam ni baru ke qadim. Kita kata baru. Sebab apa kata baru? Sebab baru tu kita kata berubah-ubah. Dia kena fikirlah. Dia kena cari dalil. Sebab apa kata alam tu baru? Kerana kita cek dalil kata bahawasanya alam itu berubah-ubah. Itu dalil dia. Nak kata alam tu baru, kita hukum kata dia tu berubah. Kemudian baru kita letak natijah. Alam tu baru. Baik habis. Masalah. Ini satu masalah. Ketahui olehmu. Ketahui olehmu bahawasanya ilmu itu ada kalanya tasawur dan ada kalanya tasdik. Siap dah masuk ilmu mantik dah. Dah masuk ilmu mantik dah. Tengok dia nak bahas. Masalah ini satu masalah. Dia nak cerita. Ketahui olehmu bahawasanya ilmu itu, tahu-tahu tu, ada kalanya ilmu itu tasawur dan ada kalanya tasdik. Bila sebut tasawur, iaitu kita tergambarkan diri perkara. Itu tasawur. Kita gambarkan diri perkara tadi. Tasawur apa? Kita nak tahu tasawurkan kereta. Gambarkan. Ada kalanya tasdik. Iaitu kita nak memberikan pada hukum. Natijah pada hukum. Tengok. Depan tak ada. Maka makna tasawur itu mendapat kejadian suatu dengan tiada dihukumkan atasnya, atas sesuatu dengan Nabi. Nabi ke tu? Dengan Nafi tu. Nafi tu, bukan Nabi. Atau isbat ataupun subut. Ni tengok. Jadi kita nak tasawur. Jadi ni lalai memantik. Dia masuk dalam bab tasawurat. Contoh kita kata kalau bab tasawurat ni, dalam memantik, dia tasdik ni, iaitu kita nak hukum. Kalau bab tasdik kita nak hukum. Contoh kita kata Zaidun. Zaid. Kita tahu tak diri Zaid tu apa? Kena tahu. Kena tasawur Zaid. Zaid tu dikatakan Az-Zatu Al-Musyakhasah. Zat bagi seseorang. Kata Zaid. Kita kata Zaid tu apa dah? Iaitu diri bagi seseorang. Zaid itu apa? Nama bagi seseorang. Az-Zatu Al-Musyakhasah. Contoh, itu kita tasawur tu.
Contoh kita kata qa'imun, berdiri. Ha. Kita nak kata berdiri tu. Kita tahu tak diri berdiri tu macam mana? Ha, Jadi kita nak hukumkan berdiri bagi Zaid tu, kita kata apa? Subutul qiyam li Zaidin. Sabit bagi Zaid tu berdiri. Ha. Kita hukum kata Zaid tu berdiri, itu dipanggil tasdik. Adapun kita hukum satu-satu tu, Zaid tu apa, berdiri tu apa, itu dipanggil tasawurat. Dipanggil tasawur. Buat dia tak cerita tetapi ni perbahasan mantik ni. Jadi tasawur ni kita nak kena benda. Contoh kita kata ni. Al-insan hayawanun natiq. Manusia itu ialah hayawan yang bertutur. Ini maksudnya bertutur yang ada nyawa. Hayawanun natiq. Jadi kita nak ukur insan tu, kita kena tahu dulu. Insan tu apa? Natik tu apa? Hayawan tu apa? Jadi kena tasawur satu-satu tu. Mula-mula kata kalau tasawur ni kita kenal satu benda dulu. Bila dah kenal satu benda dengan benda yang lain, kemudian kita hukum. Bila kita hukum, kita panggil tasdik. Kita hukumkan, kita panggil tasdik. Tengok. Contoh lagi kita kata ni. Kita kata Allah selamat. Zaid itu kita kata harimau. Ataupun harimau. Harimau tu apa dia? Hayawanun muftaris. Binatang buas. Binatang buas. Bila kita dah tahu binatang buas, kita hukum kata syujak. Syujak tu apa? Berani. Asadun syujak. Harimau itu, singa itu yang berani. Jadi kita hukum, kita adukan antara maudhu' dengan mahmul. Maudhu' mahmul ni mutadak khabar lah. Baik, tengok. Dia kata, maka makna tasawur itu mendapat kejadian suatu dengan tiada dihukumkan. Kita tahu sesuatu tadi itu, tapi dengan kita tidak hukumkan di atas suatu tadi itu dengan nafi ataupun isbat. Nafi ni maksud tidak tu lah. Isbat tu dengan tak ada nafi. Beza tu je. Tengok contoh lagu mana. Seperti kita tasawurkan makna alam. Seperti kita tasawurkan makna alam. Apa dia? Iaitu, kita tasawur. Alam tu apa? Iaitu tiap-tiap yang maujud yang lain daripada Allah Ta'ala. Itu alam. Kalau bahasa Arab bagaimana? Ma siwallahi. Perkara yang selain daripada Allah Ta'ala itu panggil alam. Kalau bahasa Arab ni dia tulis apa? Sesuatu ataupun tiap-tiap yang maujud yang lain daripada Allah Ta'ala. Ataupun kalau kita nak terjemah dia boleh juga. Kullu maujudin kullu maujudin kullu maujudin siwallahi. Kullu maujudin siwallahi. Tiap-tiap yang ada, tiap-tiap benda yang ada yang selain daripada Allah Ta'ala. Itu panggil alam. Kita tasawur dulu alam tu apa. Tahu. Itu dia panggil tasawur. Itu makna alam. Maka makna tasdik itu pula. Tasdik pula. Iaitu mendapatkan kejadian suatu. Serta kita hukumkan atasnya atas suatu tadi. Dengan nafi ataupun isbat. Dengan kita menafikan. Ataupun dengan kita subutkan. Dengan kita isbatkan. Dengan kita tetapkan. Dengan kita sungguh perkara tu. Tengok lagu mana. Seperti kita kata alam ini baharu. Dan alam ini bukan qadim. Kita hukum tu. Alam ini baharu. Itu dia panggil tasdik. Kita hukumkan. Kalau pun nak satu-satu benda, alam tu apa, baharu tu apa, itu dipanggil tasawur.
Baik, tak Azwan, kita hukum satu-satu. Tapi kalau kita hukumkan secara antara maudhu' dengan mahmul mubtada' khabar tadi tu, maka itu dipanggil tasdik. Ini basicnya lah. Basicnya kita tak mau mendalami dalam bab mantik. Ha, eh? ha. Dia kalau ikut tasawur tu, dia ada mabadi dia lagi. Dia ada mabadi dia. Dia ada mabadi bagi tasdiqat. Dia ada masuk qadiyah hamdiyah. Tu malah cerita tu. Dia ada qadiyah lah, ada qadiyah hamdiyah. Dia qadiyah bagi dua. Qadiyah hamdiyah, qadiyah syartiyah. Hamdiyah bagi dua pula. Dia ada salibah, mujabah. Sang itu dia pecah lagi. Tapi nak cerita kata, dia masuk dalam qadiyah. Jadi sebenarnya kalau tasdik ni, mudah-mudah dia panggil jumlah, kita nak hukumkan satu jumlah. Kita nak hukumkan satu qadiyah. Tu tasdik. Tu tasdik. Dah habis. Ha. Itu dia katakan, dan alam ini bukan qadim. Dan alam ini bukan qadim, bukan sedia. Baik habis. Dan bahawasanya. Atau mana ni? Itulah ada maksudnya ilmu itu. Dan bahawasanya hukum itu iaitu isbatu amrin wa nafihu. Dia dalam masalah lagi ni. Bukan atau minta maaf. Dia nak istikna balik. Dan bahawasanya hukum itu, apa hukum ni? Ini tulis. Makna hukum itu. Hukum-hukum tu apa? Ni. Dia hazaf mudhaf. Dan bahawasanya makna hukum itu iaitu, apa makna hukum? Isbatu amrin au nafyuhu. Tambah sikit. Au nafyuhu anhu. Tambah anhu. Au nafyuhu anhu. Au nafyuhu anhu. Mensabitkan suatu pekerjaan atau menafikan satu pekerjaan. Lagu mana contoh dia tengok? Seperti kita kata, bermula alam ini baharu pada isbatnya, pada subutnya, pada sungguhnya. Sungguh. Kita kata alam ni baru. Sungguh kita kata. Sungguh. Kita kata alam ni baru. Atau alam ini bukan qadim. Di sini bukan tu nafi pula. Kita kata alam tu bukan qadim, itu masuk menafi pula. Tu nafi pula tu. Kita kata hukum-hukum tu apa? Iaitu isbatu amrin au nafyuhu. Kita menetapkan satu perkara ataupun kita menolakkan daripada satu perkara. Di sini kita apa? Kita isbat kata alam tu baharu. Atau tu isbat tu. Ini menafi pula. Atau kita kata alam ini bukan apa? Tak maaf. Atau alam ini bukan qadim. Itu pada nafinya apa? Pada ternafi. Kalau kita kata alam tu baru, itu pada subut. Pada sabit, pada sungguh. Kalau kita kata alam itu bukan qadim, bukan tu ada bukan, nampak tak? Ada bukan. Bila ada bukan tu kita panggil nafi. Tu dia. Nafi dengan mana intifa'. Nafi dengan mana intifa'. Habis itu. Dan bahawasanya al-hakimu bil isbati awin nafi. Ni tengok. Alhamdulillah.
Dan bahawasanya al-hakimu bil isbat awin nafi imma syar'u wa imma al-adatu wa imma al-aqlu. Ni tengok ni. Dan bermula yang menghukumkan. Oh, tapi itulah yang hukum. Ini bermula yang menghukumkan lah. Orang yang hakim lah. Orang yang menghukum. Bermula yang hukum dengan isbat itu. Ataupun bermula perkara yang menghukum dengan isbat itu. Bermula perkara yang menghukum dengan isbat itu. Satu. Atau dengan nafi itu. Ada kalanya, kala hukum itu syarak. Jadi nak kata isbat ataupun nafi itu ada kalanya hukum-hukum itu dikatakan syarak. Satu. Dan ada kalanya hukum itu adat. Nya tu kembali pada hukum. Dan ada kalanya hukum itu adat. Adat ni kebiasaan. Dua dah. Dan ada kalanya hukum itu akal. Kita hukumkan dengan akal. Hukum akal je lah. Hukum akal, hukum adat dengan hukum syarak. Tapi dia tak sebut hukum. Satu lagi hukum apa? Hukum aridi. Hukum arad. Hukum arad dia tak nyata kat sini. Hukum arad dia tak nyatakan kat sini. Baik. Jadi dia nak cerita kata, perkara yang menghukum dengan isbat dengan nafi ni, ada tiga je. Hukum syarak, hukum adat dengan hukum akal. Maka dari kerana inilah. Dari kenapa? Dari kerana inilah. Maka dari kerana inilah. Kerana apa? Keadaan hukum tadi. Keadaan hukum dengan isbat itu atau dengan nafi itu tu. Kerana inilah. Apa tu? Berbahagi ke terbahagi tu? Apa Terbahagi ke berbahagi? Bahagi ada tu lah. Bahagi tak ada berbahagi. Tak ada barob, tak ada. Ke mana sini berbahagi? Mulanya terbahagi loh. Terbahagi. Maka dari kerana inilah, kerana apa? Kerana keadaan hukum itu dengan isbat ataupun dengan nafi tu. Terbahagi hukum itu kepada tiga bahagi. Tambah terbahagilah. Inkosama tu lah. Terbahagilah hukum itu kepada tiga bahagi. Dia nak pecah pula dah. Mana tiga bahagi? Pertama, hukum syarak. Satu. Dan keduanya, hukum adat. Keduanya. Tadi pertama. Kalau nya tak ada pun tak apa. Dan keduanya. Kedua daripada tiga bahagi tu. Hukum adat. Dan ketiga, hukum akal. Nanti akan datang selagi menyatalah. Apa dia hukum syarak. Apa dia hukum akal. Apa dia hukum adat. Baik. Maka hukum syarak itu. Dia nak bahas satu-satu dah ni. Maka tu dipanggil dia panggil fa fasihah. Dia panggil fa fasihah. Maka hukum syarak itu dia nak tafsirkan. Ataupun fa tu fa tafsil. Maka tu dia panggil maka tafsil ataupun fa fasihah. Tengok dia nak bahas. Maka hukum syarak itu apa dia hukum syarak? Dia nak takrif. Wa huwa khitabullahi ta'ala al-muta'alliku. Dia baca al-muta'alliki. Dia sifat bagi khitab. Al-muta'alliku bi af'alil mukallafina bitalabi awil ibahati awil wad'i lahuma. Tengok. Apa dia hukum syarak?
Iaitu kun syarak tu. Tuntut Allah Ta'ala. Dia bukan tuntut. Khitabullah. Khitab ni maksudnya berhadapan atau berhadapan. Menuju Allah Ta'ala. Menuju cakapan. Khitabullah. Tuju cakapan Allah Ta'ala yang bersangkut paut dengan perbuatan mukallaf. Itu kalau terjemah atas tu. Ini kata, tuntut Allah Ta'ala. Apa maksud tuntut di sini? Yang ini tulis, tuju perkataan, menunjukkan perkataan. Itu maksud kata menuju. Menunjukkan perkataan yang menunjukkan perkataan oleh Allah Ta'ala. Menunjukkan perkataan oleh Allah Ta'ala yang bergantung. Menuju apa? Yang bergantung. Yang bersangkut paut. Tuan muta'alliku. Yang bergantung. Yang bersangkut paut. Yang bersangkut paut dengan segala perbuatan mukallaf. Jadi, bila sebut kata hukum syarak, hukum tu, Allah Ta'ala menunjukkan, cakapan itu Allah Ta'ala menunjukkan, kitabullah, Allah Ta'ala menunjukkan perkataan itu, yang bersangkut paut dengan perbuatan mukallaf. Itu bahasa mudah dia. Mana dia? Ada kala tuntut tadi tu. Dengan tolak. Tolak tu tuntut lah. Satu. Dan ada kala tuntut tadi tu. Dengan ibahah. Ibahah ni harus. Dan ada kalanya dihantarkan bagi keduanya. Apa dihantar bagi keduanya? Iaitu tolak dan ibahah. Ada kalanya diletakkan, dihantarkan bagi tuntut dan juga harus. Itu dia. Habis itu. Maka masuk di dalam kata tolak itu 4 perkara. 4 pula dah. Tuntut tu. Bila sebut tolak tu ada 4 makna pula dah. Ada bahagian di bawah pula dah. Pecahan di kat bawah. Mana dia 4 tu? Tengok. Mana dia 4? Pertama, ijab. Ijab tu wajib tu lah. Dan keduanya, nadbu. Nadbu ni apa? Sunat. Dan ketiga, tahrim. Haram tu lah. Dan keempat, makruh. Makruh. Jadi kalau bahasa kita mana apa? Wajib, sunat, haram, makruh. Harus tadi tunjuk dia dah cerita tadi dah. Baik. Kemudian dia nak tafsir. Ijab tu apa? Wajib tu apa? Fal ijabu talabul fi'li. Talaban jaziman. Kal imani billahi wa rasulihi. Wa qawaidil islami. Ni tengok. Maka tuntut ijab itu, yang dia kata tuntut tu, wajib tu lah. Tuntut ijab itu ialah tuntut berbuat. Tolabul fi'li itulah. Tuntutan akan membuat. Tuntutan membuat tadi tu akan sebagai, dia kata tambah tu, tuntut berbuat, jadi tuntut berbuat akan sesuatu. Atau tuntut berbuat sesuatu. Tuntut berbuat sesuatu akan sebagai. Akan sebagai tu kalau sebut tu dia panggil mafhum mutlak. Bagi tolabah.
Tak maaf, bagi tolabu. Faham eh? Dia panggil tolaban tu jadi maf'ul mutlak bagi tolabu. Akan sebagai tuntut yang putus. Jazam tu lah. Akan sebagai tuntutan yang jazam. Macam mana dia kata tuntut yang putus tu? Seperti suruh beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu sebagai tuntutan yang wajib. Seperti beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan dengan qawaidil Islam. Apa dia qawaidil Islam? Dia nak bahas. Dia nak terang. Yakni segala rukun Islam yang 5. Itu panggil qawaid Islam. Kalau seorang tanya qawaid Islam tak apa? Qawaid Islam. Bukan kaedah. Kalau orang tanya qawaid Islam, iaitu rukun Islam yang 5. Itu yang panggil qawaid Islam. Qawaid Islam tu iaitu kena pada rukun Islam yang 5. Habis itu. Wan nadbu. Wan nadbu. Dan sunat itulah. Talabul fi'li talaban. Ghaira jazimin. Kasolatil fajri. Dan yang nadab. Nadab tu apa? Sunat itulah. Dan yang sunat. Dan yang nadab itu ialah tuntut perbuat akan sebagai tuntut yang tiada putus. Tadi tu yang wajib tu kena sebagai putus. Kena jazam betul. Mayang, puasa apa semua. Ini tak sebagai tuntutan yang putus. Contoh, seperti tuntut suruh sembahyang sunat subuh. Maka sembahyang sunat subuh tu bukanlah dikatakan sebagai tuntutan yang wajib buat. Tidak. Dia kata tadi, tuntut tu dia kata tuntut perbuat akan sebagai tuntut yang tak putus. Tuntut yang tiada jazam. Maksud jazam apa? Tuntut yang tiada kita pegangkan dalam hati. Itu jazam. Seperti tuntut suruh sembahyang sunat subuh. Maka itu hukum dia sunat. Habis itu. Mana tadi? Tu. Wat-tahrimu. Ni tahrim pula. Dia nak bagi tahrim. Apa tu tahrim? Haram-haram tu lah. Talabul kafi anil fi'li talaban jaziman. Kasyurbil khamri. Dan yang tahrim itu. Apa tahrim-tahrim? Iaitu tuntut tegah daripada perbuat akan sebagai tuntut yang putus. Tuntut tegah, tak boleh buat. Itu panggil haram-haram tak apa? Tak boleh buat langsung. Tuntut tegah daripada perbuat. Tak boleh buat. Sebagai tuntut yang putus. Lagu mana contoh? Seperti meminum arak. Maka minum arak tu dia katakan benda tahrim. Benda tahrim. Haram tu lah. Baik, habis. Kemudian dia tafsir pula. Wal karahatu. Karaha tu apa? Perkara yang dibenci. Makruh. Apa karaha? Talabul kafi anil fi'li. Talaban jaziman. Kena redak. Talaban ghairu jazimin tu nampak tu. Bukan tuntutan yang jazam. Sebab makruh. Kitab lagu mana tu? Sepatutnya elok tu talabah anil fi'li talaban ghairu jazimin. Sepatutnya gitu. Kitab lagu mana? Betul-betul tak. Dia kita saya ni Ghaira Jazimin. Kitab saya jatuh ni. Kitab saya jatuh. Yang eloknya ghairu jazimin. Sebab dia makruh bukan jazam. Dia tak jazam pun makruh. Kalau buat dia tak buat pahala.
Buat tak dapat pahala. Benda makruh. Tinggal dapat pahala. Makruh. Tengok. Kitab saya ni tak ada ghairah jazimin. Ka qiraatil Quran fi ruku'i. Ni. Orang tak baca Quran ketika rukuk. Ni tengok ni. Dan yang karaha itu. Apa dia karaha? Iaitu tuntut tegah. Yakni menahan. Tegah ni maksud tuntut menahan daripada perbuat. Tulis. Daripada perbuat satu perkara. Tuntut tegah ini tuntut menahan ataupun tuntut berhenti. Dituntutkan berhenti, dituntutkan menahan daripada perbuat. Ini daripada perbuat satu perkara. Tambah sikit. Daripada perbuat satu perkara akan sebagai tuntut yang tiada putus. Jadi tuntut tu bukanlah dikatakan bukanlah tuntutan yang putus, yang jazam. Contoh lagu mana? Tegah tu. Seperti membaca Quran di dalam rukuk. Tengok. Tambah sikit di dalam rukuk dan sujud. Seperti membaca Al-Quran di dalam rukuk dan sujud. Jadi itu dipanggil bukan tuntut, dipanggil tuntut tegah. Seperti membaca Quran di dalam rukuk. Jadi maklumlah dalam Quran ada baca tu itu kan makruh. Tengah-tengah rukuk kita baca Quran. Kalau kita baca Subhanallah Azmi itu tak apalah. Subhanallah A'la tu kan. Jadi itu tiba-tiba kita baca dalam tu, kita baca apa? Kita baca ayat Quran. Qul Allahu ahad, Allahu samad. Kat mana? Jadi hukumnya makruh. Dia tidak membatalkan sembahyang tapi makruh lah. Baik habis. Dan makna ibahah. Ibahah pula. Harus-harus tu apa dia? Tengok. Dan makna ibahah itu ialah hiya iznu syar'i. Hiya. Iznu syar'i fil fi'li wa tarki min ghairi tarjihin li ahadihima 'ala al-akhari. Ka'ukli ke ka'akli? Ustaz Zuan. Ka'akli ke ka'ukli? Akli lah. Aklil khinzir. Ka'aklil khubzi. Ka'aklil khubzi. Jangan baca ka'ukli. Kalau ukli tu makanan. Kalau akli tu makan. Ukli tu makanan. Dia panggil masdar. Ka'aklil khubzi. Walubsil kutni. Tengok contoh. Tengok ni. Apa dia makna ibahah tu? Iaitu ibarat daripada mengharuskan, yakni membiarkan oleh syarak, mengharuskan pada syarak tadi pada perbuat dan meninggalkan buat. Jadi boleh mengharus tu pada perbuat atau pada tinggal. Nak buat pun boleh, tak buat pun tak apa. Itu ibahah. Tapi kena ingat, dengan ketiadaan berat salah suatu daripada keduanya. Jangan, dengan ketiadaan berat ni, dengan ketiadaan memberatkan. Tak ada salah satu berat mana dah. Salah suatu daripada keduanya. Apa keduanya? Iaitu berbuat dan meninggalkan buat tadi. Atas yang lain, yakni dia katakan buat dan meninggalkan buat tadi dengan ketiadaan berat salah suatu daripada keduanya itu, atas yang lainnya. Ini atas satu perkara yang lain. Itu di atas satu perkara yang lain. Tengok. Seperti memakan roti dan memakai kain benang
Apa kain benang tulis? Makan pula lah. Memakai kain bulu. Tu kain benang. Kain benang tu kain bulu. Itu harus. Harus. Syarat kata harus. Nak buat pun tak apa, nak meninggal pun boleh. Tapi syarat dengan ketiadaan memberatkan salah satu daripada keduanya. Jangan beratkan salah satu. Atas yang lainnya. Tu maksud kata, dia panggil apa? Dia panggil jaiz. Ataupun ibahah. Panggil ibahah. Harus. Habis. Dan makna al-wad'u lahuma itu. Mana wad'u lahuma dulu? Tengok atas dulu. Dia kata wal wad'u lahuma. Nampak tak? Dulu yang Arab tu. Atas sekali. Dulu dia kata apa? Khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'ali mukallafin bi talabi awil ibaha awil wad'i lahuma. Nampak tak? Wad'i tu. Situ. Dia nak tarik situ pula. Apa makna bagi wad'? Dan makna al-wad' lahuma itu. Ibaratun an nasbi syari'i amaratan ala hukmin min tilkal ahkamil khamsati. Tengok. Makna wad' lahuma itu apa dia? Ibarat daripada mendirikan oleh syarak. Yang ini tuturan daripada mendirikan oleh syarak. Syarak nak dirikan benda tu akan tanda atas suatu hukum daripada demikian segala hukum yang 5 dahulu itu. Jadi kena ada tanda. Jadi dia katakan ibarat daripada mendirikan dengan mendirikan oleh syarak akan tanda atas suatu hukum daripada demikian segala hukum yang 5 dahulu itu. Itu makna wad'. Jadi mana-mana kata wad' tu dia mendirikan syarak dan tanda di atas suatu hukum. Tanda di atas suatu hukum. Daripada demikian segala hukum yang 5 dahulu. Apa 5? Panca indera tu. Kena redak. Bukan panca indera. Daripada hukum yang 5 tu lah. Apa dia? Wajib. Makruh apa tu? Wajib, haram, makruh. Apa satu lagi? Wajib, sunat. Wajib, sunat, makruh, haram. Lepas tu baru harus. Tu 5 tu. 5 tu. Tengok. Ibarat daripada mandirikan oleh syarak akan tanda atas suatu hukum daripada demikian segala hukum yang 5 dahulu itu. Jadi bila sebut kata wad' ni, dia hukumkan di atas 5 yang dahulu tu. Baik habis. Maka wad' itu 5 perkara. Wad' ni dia ada 5 perkara. Mana 5 perkara? Pertama syarat. Dan kedua mani'. Dan ketiga sebab. Dan keempat sahih. Dan kelima fasid. Fasid ni rosak. Tak dikira lah. Maka apabila kita pukulkan 5 ini. Pukul ni apa? Darab tu lah. Tapi bukan pukul apa nama ingat pukul. Angkat tangan tu. Bukan. Pukul sini jadi darab. Dorab tu. Maka apabila kita pukulkan 5 ini kita darabkan 5 ini, iaitu hukum wad'i yang 5 kepada hukum taklifi. Yang 5 dahulu, iaitu wajib dan nadab dan haram dan makruh dan harus jadi hasilnya 25. Sebab 5 kali 5. Jadi 25. Tengok dia kata. Hukum wad'i itu 5 perkara. Pertama syarat dan kedua mani'. Saya langkah ni. Saya langkah tadi
Ha? Tak langkah bab. Ha? Tak langkah dah. Tak kan? Betul dah lah. Jadi, bila sebut kata makna wada' lahuma itu, iaitu ibaratun an-nas bisyari' amaratan ala hukmi mitil kal ahkamil khamsati. Ibarat daripada mendirikan oleh syarak akan tanda atas suatu hukum daripada demikian segala hukum yang 5 dahulu itu. Apa hukum yang 5 itu? Wajib, ijab tu lah, ijab, sunat, makruh, haram dengan harus. Tu. Maka hukum wad'i itu, hukum wad'i. Ini hukum wad'i ni. Iaitu 5 perkara. Wad'i ini yang dibangsakan pada hantaran. Letakkan wada'. Maka dia macam hukum wad'i Dia pertengahan tu kena ada. Dia panggil hukum wad'i ini hukum yang perantaraan. Pertama syarat. Dan kedua mani'. Perkara yang menegah. Dan ketiga sebab. Dan keempat sahih. Dan kelima fasid. Fasid. Binasa tu lah. Maka apabila kita pukulkan 5 ini. Apa 5 ini? Iaitu hukum wad'i yang 5. 5 tadi kita pukulkan kepada hukum taklifi yang 5 dahulu. Apa? Wajib. Dan nadab. Dan haram. Dan makruh. Dan harus. Jadi hasilnya 25. Baik, tengok ni. Kenapa dekat 25? Saya tulis sekejap. Kenapa dia cakap 25? Ni tengok. Jadi hukum wad'i dipukulkan dengan 5 ini. Jadi yang tadi tanda apa? Syarat mani' sebab sahih dengan satu lagi fasid. Maka 5 ni kita pukulkan dengan wajib. Syarat sebab apa? Kita kata wajib dulu. Syarat wajib. Perkara yang menegah bagi wajib. Sebab apa wajib? Nak mengesahkan wajib. Fasid wajib. Ini baru 5. Lepas tu pergi pada sunat pula. Jadi keseluruhannya ada 25. Hasil dia 25. 5, 5, 5, 5. 5 untuk wajib. 5 untuk sunat. 5 untuk haram. 5 untuk makruh. 5 untuk harus. Habis itu. Itu contohnya lah. Habis. Jadi semua dia keluar 25. Habis. Maka erti syarat itu. Ni panjang lagi ni. Kita sambung balik pada bulan hadapan. Nanti nak bahas syarat-syarat tu apa. Dia tak masuk tauhid lagi ni. Jauh lagi. Dia tak masuk tauhid lagi. Duk cerita benda hukum taklifi, hukum wad'i itu je. Dia kitab besar. Sebab tu dia kena bahas. Kalau kitab-kitab kecil tak bahas hukum taklifi, wad'i dia urai secara rambangnya. Habis itu. Nanti kita sambung balik. Maka erti syarat itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Saya serahkan kepada Ustaz Azwan.